Tangkap, dayang yang paling cantik, ketua dayang 2 orang, okay, tangkap. Okey, bunuh. Masa tu juga bunuh 2 orang ni. Jadi yang lain-lain tu nampak ketua dayang mereka dah kena bunuh. Lepas tu Sun Tzu pun bagi arahan. Ke kanan pusing, berak semua pusing. Pusing diam, tak ada gelak-gelak dah. Jadi Sun Tzu kata, baik sekarang tuanku, sekarang ni mereka ni boleh pergi perang. Maksud dia disiplin tu. Bukan kita nak tiru dia punya kejam tu. Disiplin tu. Jadi penguasa ni dia kena tegas. Begitulah dengan malaikat Malik. Jadi cerita Nabi Muhammad jumpa malaikat Malik. Malaikat Malik ni tak senyum dekat dia, memang ada dalam hadis, tapi saya lupa dah. Ada hadis dia, ada sandaran dia cerita ni. Maka tak kala adalah ia sampai kepada langit dunia, maka menilik ia ke bawah. Maka tiba-tiba melihat ia akan debu dan asap dan suara yang mersik. Bila dah sampai daripada langit atas tu ke langit dunia, Nabi Muhammad tengok ke bawah ni, dia nampak asap. Maka sabdanya, apa ini ya Jibril? Maka katanya, inilah syaitan yang menutup atas mata manusia anak Adam, hingga tiada berfikir mereka itu kepada barang yang dalam malakutus samawati wal ard. Dan jikalau tiada demikian itu, nescaya melihat mereka itu akan beberapa ajaib. Jadi dia kata, pandangan kita ni ditutup oleh syaitan-syaitan. Sekiranya syaitan-syaitan ni tak tutup pandangan kita, kita akan nampak sebahagian daripada benda-benda gaib. Sandaran cerita ni saya tak tahu, tak jumpa. Kemudian maka turun ia kepada Baitul Maqdis. Maka menunggang akan Buraq, yang binatang yang dia naik dulu ni, dan berjalan berhadap ke Mekah. Maka lalu pada beberapa unta bagi kaum Quraisy yang datang ia daripada Syam pada tempat sekian-sekian. Dalam perjalanan dari Baitul Maqdis menuju ke Mekah tadi, Nabi Muhammad dia jumpa satu rombongan pedagang. Pedagang ni orang Mekah. Dia jumpa pedagang ni nanti, pedagang-pedagang ni lah akan jadi bukti memang betul mereka ada berjumpa dengan Nabi Muhammad. Adapun suatu unta atas 2 karung, suatu hitam dan satu putih. Maka tatkala berbetulan aku dengan dia, terkejut ia dan berkeliling. Maka jatuh unta itu, maka patah ia dan ditinggalkan unta itu. Kata Nabi Muhammad, dia nampak satu ekor unta. Unta ni terkejut nampak Nabi Muhammad, menyebabkan unta ni lari. Lari, jatuh, patah kaki unta ni tadi. Kemudian lalu pula aku dengan beberapa unta yang lain pula. Sesungguhnya telah sesat bagi mereka itu satu unta. Kemudian didapatnya dan dihimpunkan satu. Maka memberi salam Nabi SAW atas mereka itu. Dekat rombongan pedagang Quraisy ini tadi, Nabi Muhammad bagi salam. Maka berkata mereka itu, ini suara Muhammad, dan mengingkarkan setengahnya. Mereka ni memang dengar suara Nabi Muhammad. Jadi dalam ramai-ramai pedagang ni kata, itu suara Muhammad bagi salam. Setengah kata, takkanlah kot, Muhammad duduk di Mekah tu. Kita dalam perjalanan daripada Syam ke Mekah, takkan dia ada di sini. Kalau ada dia sini, mana dia? Ini setengah orang kata memang suara Nabi Muhammad, setengah kata tak. Ni kita punya perasaan saja. Dan berdapat Nabi akan satu khadah, yakni mangkuk kayu yang besar berisi air. Maka minum Nabi SAW. Dekat rombongan ni tadi ada satu mangkuk berisi air, Nabi Muhammad minum. Nabi Muhammad minum bekas tu. Dan pedagang ni tak perasan siapa minum. Mereka bubuh dah dalam bekas tu air. Tiba-tiba tengok-tengok mangkuk tu dah tak ada air dah. Tak tahu siapa minum. Ni nanti akan jadi bukti bila Nabi Muhammad balik ke Makkah nanti. Dan berkekalan Nabi berjalan hingga hampir Makkah. Maka sabdanya, hai Jibril, bahawasanya kaumku tiada membenar akan aku. Nabi Muhammad kata, malaikat Jibril, aku balik ni aku nak cerita ke tak cerita ke ni? Sebab kalau aku cerita rasa-rasa dia garanti orang tak percaya dah. Mana orang nak percaya daripada Mekah dalam masa satu malam pergi ke Palestin, naik pula sampai Sidratul Muntaha, turun pula patah balik ke Mekah satu malam. Maka kata Jibril, membenarkan hamba Abu Bakar. Kata jangan takut, Sayyidina Abu Bakar dia akan percaya. Sebab itulah Sayyidina Abu Bakar ini dinamakan As-Siddiq. Maksud dia percaya sangatlah. Percaya sangat. Nabi Muhammad cerita apa pun dia terus percaya, tak ada soal jawab dah.
Maka sampai ke Makkah dan kepada segala sahabatnya dahulu sedikit daripada waktu subuh. Sebelum masuk sembahyang subuh tu Nabi Muhammad pun sampai. Maka turun Nabi daripada burak, terangkat burak itu ke langit ke dalam syurga, dan berkekalan duduk Nabi pada rumahnya. Maka tatkala subuh maka keluar ia daripada rumahnya, hal keadaannya berfikir pada pekerjaannya, dan memutuskan ia lagi ketahuinya bahawasanya segala manusia itu mendustakan dia. Dia lepas subuh tu Nabi Muhammad pun dia dalam keadaan keluh kesah. Kata, kalau aku cerita ni dah garanti dah orang gelakkan aku. Orang tak terima, macam mana nak buat ni? Tak cerita nak kena cerita juga. Kerana adalah pekerjaan itu mencarikan adat. Mencarikan adat ni maksud dia luar biasa. Perjalanan dari Mekah ke Palestin tu 1 bulan. Nabi Muhammad dia pergi sekejap dia sampai dah. Lepas tu naik ke langit pula, turun pula, patah balik ke Mekah pula 1 malam. Sedangkan perjalanan dari Mekah ke Palestin pergi balik 1 bulan, 2 bulan pergi balik. Pergi sebulan, balik sebulan. Jadi kalau dia cerita kepada orang di Mekah, dah tentu orang tak percaya. Yang ni membuatkan Nabi Muhammad ni dia tension. Maka duduk Nabi, hal keadaannya duka cita. Maka lalu dengan dia adu Allah dan adu Rasul, Abu Jahal. Tengah Nabi Muhammad duduk-duduk tu, lalulah Abu Jahal, musuh Allah dan musuh Rasul. Maka melihat akan dia duka cita, maka datang ia hingga duduk kepadanya. Abu Jahal tadi dia perasan Nabi Muhammad ni nampak gelisah semacam, dia pun datang. Maka berkata ia bagi Nabi SAW dengan bersenda-senda baginya. Abu Jahal dia tegur Nabi dengan mengejek, dengan petikai, dengan orang kata perli, dengan nada perli. Dengan nada dia tu dia perli, bukan dia tanya sungguh, dia perli. Apa kata Abu Jahal? Adakah ada bagimu suatu khabar? Ada cerita apa ni? Kau ada cerita baru ke apa ke ada kan? Dia macam perli lah. Maka jawab Nabi, bahkan maksud dia memang ada. Maka katanya, apa ia? Maka sabdanya, sesungguhnya telah dijalankan aku pada malam ini. Malam tadi aku Isra'. Maka katanya, ke mana dijalankan kamu? Tanya Abu Jahal, sungguh-sungguh tanya. Maka sabda Nabi, kepada Baitul Maqdis. Maka katanya, dijalankan kamu kepada Baitul Maqdis, berpagi-pagi kamu antara kami. Abu Jahal pun dia petikai, kamu berjalan pergi Baitul Maqdis, lepas tu pagi ni patah balik sini, kata dia. Maka sabda Nabi, bahkan memang pun. Maka tiada melihat Abu Jahal bahawa mendustakan Nabi, kerana takut ia pada sangkanya akan Nabi mengingkarkan katanya dahulu itu. Abu Jahal ni dia orang cerdik, walaupun nama dia Abu Jahal. Jahal ni bodoh lah, jahil, bapak segala jahil. Tapi dia orang cerdik. Dia dengar Nabi Muhammad cerita macam tu kan, dia diam je. Dia tak kata, hang ni penipu lah, pembohong lah. Dia diam je. Sebab apa? Dia ada strategi dia. Kalau dia kata kat Nabi Muhammad, hang ni memang gila, ni cerita tipu, cerita ni penuh dengan sihir, dengan apa semua ni. Kalau dia cakap macam tu, nanti Nabi Muhammad tak cerita dah pada orang lain. Sedangkan Abu Jahal ni dia nak buktikan Nabi Muhammad ni memang pembohong, memang gila. Kalau cerita ni tersebar kepada orang lain, ada kemungkinan orang kata Nabi Muhammad ni gila. Jadi Abu Jahal dia perasan dah, kalau aku diam diri, aku suruh Nabi Muhammad cerita pada orang lain, orang akan kata dia gila. Jadi Abu Jahal dia tak bantah. Dia tanya aja, kamu pergi malam tadi, pagi ni balik dah? Abu Jahal dia diam. Dia diam. Tujuan dia tadi dia nak suruh Nabi Muhammad cerita ke orang lain. Dia ada dia punya politik dia di situ. Maka ia menyeru segala kaumnya.